Oke, salam sejahtera dan salam durian. Selamat pagi. Semoga teman-teman FV sehat dan selamat. Kita akan mulakan dengan hari ini juga tanaman durian Musang King. Perkongsian pembangunan tanaman durian Musang King berkualiti untuk pasaran. Jadi saya akan mulakan dengan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Lim Ching Ki. Nama saya Lim Ching Ki, graduan daripada UPM tahun 1999. Saya terlibat dengan durian lebih kurang dah 21 tahun lah. Nak kata lama tak lama lah. Daripada rambut hitam jadi rambut putih lah. Jadi pengalaman ni saya nak kongsikan ialah kesilapan yang dilakukan oleh saya dan juga kesilapan yang dilakukan oleh petani supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak mengalami kesilapan yang sama lah. Jadi kita lihat dari sini, next. Yeah. Jadi kita lihat dari sini gambar ni menunjukkan keperluan untuk pokok durian. Okey, keperluan nutrien sebenarnya kita lihat adalah kita harus memahami apakah yang diperlukan oleh pokok durian. Next. Keperluan pokok nutrien ni sebenarnya dia ada di dua bahagian, iaitu nutrien yang seimbang dan juga pembajaan yang mencukupi lah. Kalau kita nak memastikan pokok durian tumbuh dengan sihat, nutrien seharusnya diberi adalah seimbang dan pembajaan harusnya mencukupi untuk pertumbuhan dan juga kegunaan pokok. Kebanyakan petani bahagian saliran dan pengairan, kebanyakan penumpuan ada di bahagian pengairan lah. Tetapi pun pengairan yang disediakan biasanya tidak dapat memenuhi keperluan pokok durian. Malahan saliran itu biasanya terlepas pandang lah. Saliran sangat penting untuk memastikan pokok durian hidup sihat. Ketiga adalah pengurusan perosak dan penyakit. Di bahagian ini pun pengurusan perosak penumpuannya kita tidak dilakukan dengan sempurna sebab penggunaan racun yang sama kategori digunakan. Keempat adalah penjarangan bunga dan buah. Biasanya petani melakukan penjarangan buah, tetapi jarang melakukan penjarangan bunga. Tetapi untuk memastikan kejayaan buah tinggi, kita harus memastikan ialah penjarangan bunga juga dilakukan supaya bunga itu dapat dikembangkan sihat. Dan ada kalanya kita dapati bunga yang pokok yang berbunga kurang, kejayaan buah tinggi. Ada pokok berbunga banyak, kejayaan buah rendah disebabkan zat tidak cukup diagihkan. Kelima adalah kawalan rumpai dan juga pengurusan tanah lah. Kalau boleh kita memastikan rumpai kalau boleh kurang ataupun elakkan racun rumpai dan melalui penjagaan mesin. Pengurusan tanah itu juga melibatkan saliran dan juga rumpai. Dia sebenarnya satu kombinasi. Next. Keperluan nutrien pokok. Pokok sebenarnya memerlukan nutrien yang seimbang. Dia bukan hanya memerlukan NPK, tetapi dia juga memerlukan magnesium, kalsium, sulfur, boron, kupram, zat besi, manganese, zinc dan molybdenum. Kedua ialah nutrien yang mencukupi untuk keperluan pokok durian. Biasanya kita harus memastikan nutrien yang kita beri itu memang mencukupi untuk kegunaan. Okay. Kalau kita lihat gambar yang ditunjukkan di sini, kriteria ataupun ciri-ciri kualiti durian Musang King. Satu dapatnya rasa. Dia mesti rasa manis bercampur pahit. Waktu kita muda dulu mungkin mula-mula belajar durian kita suka yang manis. Tapi umur semakin meningkat, kita suka yang manis bercampur pahit. Dan dia mesti lekit, berkrim dan harum. Warna kalau boleh isi keemasan dan sedikit kehijauan. Kehijauan ini sebenarnya nanti dia akan melibatkan rasa pahit lah. Nanti saya akan ceritakan. Ketiga, biji mesti kecil dan keset. Buah harus ringan. Kalau buah yang berat, biji besar, kulit tebal. Kalau kita tengok daripada faktor penentu bagi durian yang manis dan pahit, sebenarnya apakah faktor yang betul-betul menentukan kenapa durian itu manis atau pahit? Satu daripadanya adalah variety ataupun klon durian. Contoh klon macam D24, Musang King, Kim Hong adalah jenis durian yang klon variety yang pahit secara semula jadinya lah. Tetapi macam IOI,
di 144, di 99 dia adalah klon yang manis. Tetapi pun macam AOI sebenarnya ataupun Masmur ni kita boleh buat dia pahit melalui formulasi baja. Penggunaan baja sebenarnya boleh juga menukar ciri-ciri durian sedikit. Dan yang satu lagi ialah tempo penyampaian. Tempo maksudnya durian apabila gugur terus daripada pokok, kalau kita buka terus makan, dia sebenarnya manis. Tetapi melalui proses penyampaian ataupun fermentasi, durian akan jadi pahit. Dan fermentasi ini biasanya dalam 12 jam hingga 24 jam lah. Kita tengok yang sebelah pula selepas penyampaian. Yang durian ni nampak macam plastik ni sebenarnya sebelum penyampaian. Yang satu lagi adalah selepas penyampaian dia isi dan berkedut. Orang kata sudah masak lah. Jadi kalau terus penyampaian dia akan jadi tempoyak. Okey. Isi kualiti durian pula. Kalau kita tengok yang saya bulatkan, ya. Kenapa begini? Ini antara faktornya adalah musim hujan, cuaca basah, isi lembek. Kedua adalah formulasi baja juga. Kalau baja yang tidak seimbang, dia sebenarnya juga akan mengganggu lah. Ketiga ialah pengendalian lepas tuai. Kalau durian tak kuat sangat, dia sebenarnya juga akan menyebabkan durian mudah menjadi isinya menjadi lecak juga begitu. Kalau kita lihat daripada isi kualiti durian, gambar yang ditunjukkan di sini yang saya bulatkan hitamnya, antaranya ialah kekurangan air semasa buah membesar. Bila air kurang, zat tidak dapat disalurkan, dia akan menyebabkan berlakunya lecur ataupun tips burn. Kedua ialah formulasi baja yang tidak seimbang. Sekali lagi, formulasi baja sangat penting lah. Ketiga adalah pokok yang kurang sihat atau sakit. Kalau pokok yang sakit atau kurang sihat, kalau boleh jangan simpan buah, biar pokok berehat semusim atau dua, supaya kita dapat hasilkan yang berkualiti. Keempat adalah musim bertindih. Kita biasanya suka kalau musim bertindih ialah ada bulan habis ada musim lagi. Tetapi untuk pokok sebenarnya tidak sihat. Dia akan menyebabkan berlakunya buah seperti yang saya tunjukkan dalam gambar ini. Sebab musim bertindih berlaku ialah bila buah tengah membesar tu tiba-tiba ada kemarau yang merangsangkan bunga lagi. Jadi kalau boleh sebenarnya kalau kita nak yang berkualiti cuma satu musim sudah mencukupi. Kelima ialah pertumbuhan pucuk baru semasa buah membesar. Ini disebabkan pokok kurang sihat. Jadi tiba-tiba hujan, tumbuh pucuk baru, persaingan zat antara pucuk baru dengan buah berlaku. Ini yang menyebabkan buah jadi hitam. Kalau lihat lagi isu kualiti durian, kalau kita nampak ni macam durian ni pakai singlet lah. Dia sebenarnya antara faktor yang menyebabkan ialah kekurangan air semasa buah membesar. Formulasi baja tidak seimbang. Kekurangan baja. Jadi baja tak cukup sebenarnya juga boleh menunjukkan sintas-sintas seperti ini. Next. Durian musangking biji kecil dan keset. Sepatutnya lah. Inilah kualiti ciri-ciri musangking. Kalau biji yang besar sebenarnya kebanyakan zat dah diserap oleh biji. Jadi yang tinggal untuk isi mudah kurang lah. Tetapi kalau biji yang kecil, dia sebenarnya penumpuan zat akan pergi pada isi dan kualiti akan meningkat. Sebab tu kita dapati kalau kita makan durian, kalau yang biji kecil dia sebenarnya lebih sedap daripada biji yang besar. Sebab zat penumpuan di sana. Itu yang berlaku. Dan kita lihat ni gambar yang saya tunjukkan di sini ialah manusia sebenarnya memerlukan diet yang seimbang untuk hidup sihat. Begitu dengan durian juga memerlukan nutrien seimbang supaya menghasilkan durian yang berkualiti tinggi lah. Kita lihat lagi perbandingan antara nasi dengan baja kimia. Nasi disumpamakan seperti baja kimia. Next. Sayur disumpamakan seperti baja organik dengan sayur. Begitu dengan kita makan protein disama dengan amino acid. Sebenarnya durian dengan manusia hampir sama saja dari segi ciri-ciri bermakanan. Dia perlukan zat yang seimbang.
Tetapi manusia pun sama juga. Kita makan apa yang kita mahu. Kita tidak makan apa yang diperlukan oleh badan kita. Sebab tu berlakunya masalah kesihatan sebenarnya bermula dengan cara kita makan. Kalau pemakanan kita tidak mengawal cara pemakanan kita, biasanya sekarang ni kita mendapat banyak penyakit disebabkan bermula dengan cara pemakanan kita lah. Begitu dengan durian juga. Ya. Jadi dia macam durian juga macam manusia. Makan lebih tak boleh, kurang tak boleh. Kalau pembacaan kurang, pokok tak dapat tumbuh dengan secara besar dan juga sehat. Kalau terlebih pula dia akan mengalami ketoksikan. Julat yang paling bagus ialah mencukupi. Dan bagaimana kita tahu mencukupi atau tidak, ini perlu dilakukan melalui kaedah proses analisis daun, buah dan juga tanah. Jadi biasanya kita tidak boleh menggunakan hanya sebagai anggaran saja, kecuali kita melakukan eksperimen. Kalau tidak, memang kita hanya bergantung pada rasa ataupun perasaan itu memang kurang tepat lah. Okay. Biasanya keadaan pembajaan untuk pokok pramatang dan matang adalah berlainan. Sebab pokok pramatang adalah lebih pada vegetatif ataupun pertumbuhan saja. Pokok matang ialah lebih pada reproduktif, di mana untuk pembungaan dan juga berbuah. Jadi kita harus ingat ialah pembajaan untuk pokok pramatang dan matang adalah berlainan. Pengairan sebenarnya wajib disediakan sebelum menanam. Ini contoh 18 bulan, 16 kaki, 18, 13 kaki. Baja kita buat eksperimen ialah gunakan 6 kilo campur 3 kilo. Yang ini kita gunakan 8 kilo campur 4 kilo. Pembajaan cukup, air cukup, pertumbuhan lebih cepat. Tetapi jangan terlebih. Kalau terlebih dia akan mengalami ketoksikan juga. Jadi kita kena berhati-hati juga dalam pembajaan. Sebab pengajian ini sebenarnya juga memerlukan sedikit pengalaman. Di Malaysia kita masih tidak ada satu SOP yang lengkap dalam pembajaan durian. Kebanyakan hanya bergantung pada pengalaman sahaja. Data tidak masih mencukupi. Pengurusan baja seimbang dan cukup. Ini adalah contoh juga yang pokok dia 3 tahun. Ini 1,5 tahun. Nampak berbeza besar. Disebabkan yang 3 tahun ini sebenarnya dia mengamalkan sistem 3T lah. Tanam tinggal, tunggu tua, lambat membesar lah. Yang 1,5 tahun ini dia memang insentif, pembajaan cukup, pengurusan yang mencukupi lah. Okay. Dan kalau kita gambar ni sebenarnya ke belakang ni berlakunya 2 bencana lah. Arus deras dengan tiupan angin yang sangat kuat. Arus deras ni sebenarnya telah merobohkan jabatan besi yang menghubungkan lembah Temil. Menyebabkan banyak petani tidak dapat mengeluarkan hasil. 2 minggu lepas dengan 1 minggu lepas berlaku pula tiupan angin yang sangat kuat, menyebabkan di rok dan bentung banyak pokok yang tumbang dan petani mengalami kerugian besar lah. Pokok banyak cabang yang patah, dan antara punca daripadanya ialah penggunaan baja nitrogen terlampau tinggi, beranting jadi rapuh. Penggunaan kalsium tidak mencukupi antara faktornya, tetapi faktor lain juga disebabkan pruning dan juga pokok terlampau tinggi. Pokok yang lebih tinggi menghalang angin lebih banyak lagi. Next. Selain daripada itu, kita juga terdedah pada perosak dan penyakit. Durian ini sebenarnya banyak cabaran. Contohnya penyakit. Phytophthora merupakan pembunuh nombor 1 dalam tanaman durian. Kalau kita tidak kawal dengan betul, memang dia akan membunuh pokok kita. Serangga perosak seperti untuk daun, contohnya kumbang ataupun salib juga merupakan satu ancaman kepada pokok durian juga. Next. Ancaman yang lebih besar ialah terhadap buah durian pula. Muderia ni sebenarnya, ataupun kita panggil moth ni sebenarnya, dia juga merupakan satu daripada ancaman yang besar, di mana ulat bila masuk ke dalam buah memang rosak dan hasil menurun lah. Ini juga satu daripada faktor yang menyebabkan petani rugi. Kita tengok lagi satu di gambar. Yang ni pula kita panggil tompok hitam atau pest canker yang berlaku pada
Durian yang ini pada durian di 24 biasanya akan berlaku pada musim durian musim hujan. Bila hujan terlalu banyak, pokok akan sakit dan biasanya tombok hitam ini akan berlaku. Dan ada petani yang pernah kita lihat mengalami kerugian melebihi 70% hingga 80% hasilnya gagal dikutip disebabkan pes hitam ni. Jadi ini menjadi satu peringatan untuk kita semua bersama memastikan pokok hidup sihat ialah pembajaan dan juga pengurusan perosak dan penyakit harus dijalankan sepanjang masa. Pastikan saliran air dibuat dengan lancar supaya air tidak bertakung. Next. Kita tengok gambar ni sebenarnya daripada jenis yang sama. Cuma berbeza ialah pengurusan nutrien yang seimbang dan tidak seimbang. Kalau pengurusan yang seimbang, kita nampak yang berkedut-kedut tu isinya memang sedap kan. Kalau tidak seimbang tu muka licin tu saja. Kalau untuk manusia, kalau kita tengok perempuan tua tak tengoklah, tengok muda kan. Tapi sebenarnya durian ni dia terbalik pula. Semakin kedut, semakin mendapat perhatian dan permintaan. Semakin sedap. Next. Kalau kita tengok musang king ni pula, yang ni bijinya besar. Ada orang kata ini musang king palsu. Sebenarnya ini disebabkan sebagai penggunaan baja pada masa tertentu yang silap ataupun lebih pada formulasi baja yang menyebabkan biji yang besar. Jadi kalau biji yang besar, kualitinya juga menurun dan juga orang biasanya tidak terima lah. Sebab konsep dalam kita ialah musang king bijinya keset dan kecil. Jadi dari segi pengurusan K juga penting. Sama ada kita menggunakan SOP atau MOP. SOP itu bukan standard operating procedure. SOP itu adalah sulfate of potassium. Kalau kita pakai MOP, dia ada klorin. Kalau klorin sebenarnya dia akan menyebabkan kecederaan ataupun isi dalam satu bahagian itu keras. Jadi bila kita makan tu sebenarnya dia tidak sedap lah. Jadi pemilihan baja amat penting lah. Memastikan baja yang kita pilih itu bebas klorin lah. Dan kalau boleh juga jangan tabur garam. Saya tengok kebun dulu ada yang tabur garam, pokok mati. Jadi kita buat kerja yang pandai cukup lah. Jangan terlebih. Okay, next. Seterusnya ialah pengurusan keasidan tanah lah. Keasidan tanah sangat penting. Ini menunjukkan gambar dulu sewaktu saya mula-mula berkecimpung dengan durian ni. Setiap kebun saya pergi, pasti saya akan pergi mengukur pH tanah. Ini gambar saya waktu umur 20-an lah. Rambut masih hitam lagi, sekarang dah putih. Jadi pH tanah tu sepatutnya dalam 5.5 hingga 6.5. Kita nak tengok yang chart tu dalam, kalau dalam lingkungan ni memang pH tanah bagus, dia dalam 6. Kita tengok lagi chart tu, kenapa 5.5, 6.5? Sebab zat dapat diserap dengan paling maksimum ataupun optimum pada bahagian 5.5 dengan 6.5. Kalau kurang tak boleh, lebih tak boleh. Jadi sebenarnya dalam hidup manusia ni kesederhanaan. Begitu dengan durian juga. Prinsipnya apa yang berlaku di pokok berlaku di manusia. Tapi nak urus pokok lebih mudah daripada urus manusia lah. Jadi kita lihat dari segi pengurusan keasidan tanah ni sebenarnya kita boleh mengukur dengan pelbagai jenis. Ini menggunakan yang jenis yang secara orang kata cucuk terus ke tanah, tetapi kita kena siram sedikit air supaya dapat mengukur lebih jitu. Okey. Seterusnya ialah kalsium lah. Satu daripada faktor yang banyak orang tidak beri perhatian ialah penggunaan kalsium. Kalsium sebenarnya dia melindungi rambut akar. Kalau kekurangan kalsium sebenarnya pertumbuhan akar rambut ni banyak yang tumbuh, lepas tu dia dengan cepatnya jadi mengalami penuaan dan mati. Kalau kalsium cukup, dia sebenarnya boleh melambatkan penuaan akar dan zat dapat diserap lebih lama. Jadi akar tak perlu tumbuh lebih banyak lagi, membazirkan tenaga untuk menghasilkan lebih akar rambut yang lebih banyak. Kita tengok dari segi fasa pengurangan buah yang cepat. Defisit air dan juga ketidakseimbangan nutrien atau kekurangan nutrien akan menyebabkan buah kita merekah. Jadi ada orang juga mendapati musang kini cepat buah merekah. Merekah sebenarnya ada banyak faktor. Antara faktornya ialah buah terhentak ataupun masa musim hujan. Buah tengah berbesar kekurangan air.
bila waktu nak masak air terlalu banyak. Jadi air masuk banyak, tekanan osmosis tinggi, dia akan menyebabkan buah itu merekah. Jadi dia bukan hanya merekah berlaku pada macam buah mangga, buah-buahan lain, tetapi juga macam jambu air, dia juga merekah bila air terlalu banyak. Begitu dengan durian juga. Jadi pada petani pula untuk mengelakkan dia merekah, kebanyakan ikat dengan tali ataupun dengan getah supaya dia tidak cepat merekah. Tetapi proses ini bukan satu proses yang betul lah. Proses yang sebetulnya ialah menyediakan pengairan dan juga pembajaan yang seimbang. Next. Kita lihat daripada yang gambar ditunjukkan ni, buah gugur hampir habis. Ini pada peringkat yang paling sensitif, di mana selepas durian musangking ni dia hanya stabil selepas buahnya lebih kurang setengah kilo ke atas, baru benar-benar stabil. Kalau setengah kilo ke bawah, walaupun nampak banyak, kita masih tidak boleh bergembira lagi, sebab kemungkinan besar apa yang berlaku di gambar ni, buah boleh gugur. Kalau tiba-tiba hujan tidak berhenti, memang akan gugur. Jadi kita boleh gunakan kalsium untuk mengurangkan keguguran buah lah. Antaranya satu daripadanya, walaupun kemungkinan besar dia tak dapat bantu banyak, tapi dia dapat mengurangkan jugalah. Next. Jadi pengurusan air sangat penting. Dari peringkat sini ke peringkat yang ini juga, pengiraman kalau boleh jangan laku terlalu banyak, sebab dia juga boleh menyebabkan keguguran buah. Apa yang kita risau ialah bila air terlalu banyak, pertumbuhan pucuk berlaku, persaingan zat antara pucuk dengan buah berlaku. Itu yang menyebabkan keguguran buah. Dan kalau boleh kita nak pakai kalsium, kalau boleh biar yang betul-betul halus. Dapatkan yang kalau boleh kalau boleh di bawah 5 mikron dan ke bawah. Yang tu yang dapat diserap oleh pokok. Kalau yang ke atas tu kemungkinan besar yang dapat diserap tu memang kurang. Sebab kapur ni sebenarnya batu, dia tak larut. Dia larutnya sangat lambat. Jadi kalau boleh kita harus memilih yang betul-betul halus. Ini juga antara kita tengok durian yang mengalami kekurangan kalsium lah, di mana testanya merekah ataupun kita dapat tempuk hitam pada isi durian. Ini juga antara faktor-faktor kekurangan kalsium yang berlaku pada pokok durian, dan seterusnya pada buah akan menunjukkan kesan-kesan kekurangannya. Next. Ini ataupun kita guna secara satu kata awam umum, formulasi baja tidak sesuai lah. Dan ini juga antaranya kekurangan kalsium juga. Durian di 24 kita panggil buntut hitam. Dulu kita anggap ini sebagai penyakit, tetapi selepas kajian dan juga data-data yang dikumpulkan secara khasnya, kita ada bawa satu hipotesis ialah kekurangan kalsium lah. Sebab pergerakan kalsium dalam pokok antara yang paling kurang dan paling lambat. Jadi kalau kalsium untuk memastikan pokok mendapat banyak, selain pada kita buat taburan di atas sana, pengemburan di atas daun juga perlu dilakukan untuk membantu supaya pokok mendapat kalsium yang secukupnya. Dan kalau boleh kita melakukan sepanjang tahun, maksudnya setiap bulan kita juga melakukan pembajaan kalsium untuk memastikan pokok mendapat kalsium yang mencukupi. Sebenarnya ketebalan kulit durian juga dipengaruhi oleh zat kalsium. Kalau kita lihat gambar saya tunjukkan di sini, ketebalannya sebenarnya boleh dikawal. Dia macam manusia juga kan. Kalau kita nak gemuk atau nak kurus pun boleh. Kalau nak gemuk tu kerja banyak, makan banyak, duduklah, jangan banyak fizikal. Kalau nak kurus tu kenakan banyak fizikal, kena exercise, kurangkan makan karbohidrat. Begitu dengan durian juga sebenarnya. Zat itu sebenarnya kita boleh mengawal ketebalan kulit, kita boleh mengawal saiz biji besar atau kecil, dari segi pahit, manis dan lain-lain. Dan saya dapat feedback bahawa ada seorang petani juga, dia pergi mengukur kemanisan durian. Musangking boleh mencecah hingga Brixnya hampir 40 lebih. Berbanding dengan yang lain mungkin ada yang 20 lebih, ada yang 30 lebih. Musangking boleh mencapai 40 lebih Brixnya. Ini juga antara masalah durian dihadapi ialah biji. Ini juga antara faktor kekurangan kalsium.
Ya, next. Ini juga antara faktor kekurangan kalsium yang berlaku. Kalau kita tengok yang durian dalam atas kereta ni, dia sebenarnya setiap kali kita membawa durian keluar dari kebun, ini dipanggil sebagai pengingkaran permakanan melalui penuaian. Maksudnya durian yang kita bawa keluar ni sebenarnya kita membawa zat keluar dari kebun ni. Dan persoalannya, apakah yang kita beri balik pada durian? Biasanya kita akan bagi NPK. Yang bahagian bawah kuning dan putih tu kita tertinggal sedikit ataupun tidak mencukupi. Jadi untuk memastikan pokok hidup sihat, bukan hanya kita membawa keluar durian dan tambah balik NPK, zat tidak seimbang. Kita harus memberi zat yang seimbang. Sebab tu di hutan disebabkan kita tidak membawa zat keluar, kita semula berlaku 3A lah. Jadi hutan ni sebenarnya kita lihat balik, dalam pokok hutan sebenarnya hidup subur tanpa pengairan, tanpa pemberian. Peliknya pokok durian juga pokok kan, bila dibawa jaga manusia, hidup tak sihat, mati. Adakah kita menjaga pokok atau mendera pokok? Semula jadi pokok tidak mati, bila dijaga oleh manusia pokok mati. Jadi persoalannya, adakah kita menjaga pokok atau mendera pokok? Kita sebenarnya mendera pokok disebabkan kita melakukan apa yang kita mahu. Kita tidak melakukan keperluan durian. Inilah menjadikan ilmu sebenarnya banyak kita kena belajar pada ilmu alam semula jadilah. Dia menjadi satu petua untuk kita bersama memastikan durian sebenarnya pokok boleh hidup ratusan tahun. Tetapi kita memendekkan umur jugalah. Dia begitu dengan manusia juga. Manusia sebenarnya kita kalau ikut kajian sains kita boleh hidup 100 hingga 120 tahun. Tetapi apabila kita merokok, minum, makan, semua kena potong kotak kita lah. Jadi lalas tinggal tak panjang lah. Rata orang Malaysia cuma 70 lebih lah. Sebab lepas besar kita kerja ke ATM kan. Relax tidur makan, lepas tu pindah pula relax tunggu mati ya. Tetapi ini sebagai satu panduan juga. Next kita tengok apa yang berlaku. Next. Apa yang berlaku sebenarnya next? Sebab musim durian gugur habis, apa yang kita tabur adalah NPK. Nampak? Next. Apa maksud NPK? Nasi putih kosong. Next. Jadi sebenarnya, okay next. Dia sebenarnya nutrien tidak seimbang. Kita tidak boleh hanya tabur NPK. Tak kira dia NPK biru, hijau, merah, kuning, sama. Saya panggil ini sebagai traffic light lah. Warna berubah, tetapi masih NPK, nasi putih kosong. Next, kalau kita nakkan zat yang seimbang, kita perlu bagi baja kimia dan juga organik. Di mana nisbahnya adalah 20-80 lah. Yang ni yang diperlukan untuk dapatkan quality dan quantity. Kalau untuk menghasilkan durian musang ini, kita perlukan durian yang berkualiti lah. Baru kita menghasilkan quantity. Kita lihat lagi pengurusan nutrisi di sini. Variasi spesies yang sama, musang king. Next, nampaknya 25% isi kualitinya, 50% isi kualitinya, 75% isi kualitinya, 100% isi kualitinya. Kenapa begitu berbeza antara dari segi kita tengok walaupun musang king, tetapi quality brand ini adalah faktor-faktor yang next. Inilah faktor-faktor penyebab variannya. Satu, cuaca. Kalau buah tengah gugur, hujan memang kualiti menurun. Kalau kering memang tinggi. Ini satu daripadanya. Kedua adalah jenis input ataupun baja apa yang kita pakai, kimia atau organik. Kalau kita menggunakan baja yang seimbang, kualitinya pasti meningkat. Dia macam kita juga, kalau kita makan nasi putih setiap hari, nah hidup sihat itu susah lah. Ketiga adalah umur pokok. Semakin pokok meningkat, semakin kualiti akan meningkat sebab simpanannya semakin meningkat. Begitu dengan manusia, semakin umur kita meningkat, semakin juga lah pengalaman dan ilmu tu kita belajar. Sebab tu kita belajar sampai tua. Itu antaranya lah juga begitu dengan pokok. Ketinggian paras laut. Kalau pokok, contoh musang king, kalau tanah di tempat yang tanah tinggi, biasanya warna isi adalah kuning muda. Sebab asal kelahiran musang king ini sebenarnya di tepi sungai. So kelima adalah jumlah buah. Kalau buah kandungan buah terlampau tinggi, zat tidak cukup diagihkan, dia juga akan menyebabkan kualitinya menurun. Keenam adalah status kesihatan pokok.
Kalau pokok yang sihat, hasilnya pastinya berkualiti. Tetapi kalau pokok yang kurang sihat, kualitinya menurun. Dan apa yang berlaku hari ini ialah kebanyakan juga kita tidak melakukan pembuangan buah jika pokok tidak sihat. Dan ini juga sebenarnya secara tidak langsung kita membunuh pokok. Kerana pokok yang sudah tidak sihat dibeban dengan buah, stresnya ditambah, pokok itu akan mati. Ketujuh adalah pengurusan ladang. Pengurusan ladang tu terlibatlah kawaran rumpai dan lain-lain lagi. Yang tu juga sangat penting, termasuklah pengairan dan saliran. Kalau kita tengok gambar yang ditunjukkan di sini, potensi genetik dinyatakan. Maksudnya, nutrien seimbang kita boleh dapatkan musangking yang biji kesep, isinya memang lekit, manis macam pokok wahid. Inilah ciri-ciri yang kita nakkan musangking. Kulitnya sederhana tebal. Kalau terlampau tebal pun tidak baik. Kalau terlampau nipis pun tidak baik. Kalau terlampau tebal pula, orang yang makan tu tidak berbaloi. Tetapi kalau terlampau nipis, jatuh buah merekah dan tidak dapat disimpan lama. Next. Dan ini juga ada, kita tengok nutrisi yang tidak seimbang dengan seimbang. Ini adalah musangking klon putih dan musangking warna emas. Kedua-dua adalah musangking, disebabkan pembajaan dan juga faktor-faktor lain akan menyebabkan kadang-kadang musangking ini jadi musangking putih. Ataupun pembajaan betul, kita dapat warnanya berlainan sekali lah. Jadi pengurusan nutrisi ataupun nutrien amat penting. Next. Kita lihat pokok juga. Kalau kulitnya merekah sentiasa, maksudnya pertumbuhan pokok berlaku secara berterusan. Kalau kulitnya dalam warna yang hitam dan juga yang tidak ada mereka, maksudnya pertumbuhan terbantut. Dan ini sebenarnya juga adalah tanda-tanda pokok muda boleh diserang oleh penyakit sebab tidak ada pertumbuhan baru, maksudnya ada penuaan berlaku. Next. Kalau kita lihat dari segi pokok yang sihat dan pokok yang lemah atau kurang sihat, warna buah pun sebenarnya berlainan sikit. Dia sepatutnya hijau, tetapi hijau tu kena hijau tua. Kalau hijau muda sebenarnya itu pun sebenarnya menandakan bukan tak sihat, tetapi lebih pada pembajaan kimia yang terlebih tinggi dan isinya akan kurang. Dan pengalaman yang lalu-lalu ni sebenarnya memberi saya sekarang satu lagi cara bagaimana nak memilih durian. Sebenarnya kalau bagi saya, kita lihat daripada luaran durian pun kita boleh menilai apakah kualitinya. Melihat dari segi bentuk tangkai dia, melihat dari segi bentuk buah, warna kulit, itu pun kita dapat menilai kualiti buah durian. Jadi ada orang kata durian bukit memang warnanya lebih coklat, memang betul. Sebab di atas bukit biasanya sejuk dan daun kurang, nutrien mungkin tidak dapat lengkap, jadi warna pun dia coklat sedikit. Tetapi kalau durian yang betul sihat, dia coklat tu dia cuma di duri, tapi kulitnya masih ada hijau sedikit. Ini juga satu daripada perbezaan antara dua pokok yang sama tetapi pada masa yang berlainan. Sebelum rawatan dan selepas rawatan kita lakukan, pokoknya yang tidak sihat jadi pokok yang lebih sihat. Jadi kita nak pastikan kalau pokok memang kurang sihat, kalau boleh elakkan dia berbuah. Kalau tidak, sebenarnya kita akan membunuh pokok lah. Next. Ini juga satu lagi kita buat rawatan di Melaka, di Cincin, Jasin. Kita lihat ni tarik pun ada lagi kat itu dalam gambar. Sebulan dan selepas rawatan 1 bulan berlainannya, pertumbuhannya agak ketara sekali yang berlaku di situ. Jadi ini juga antara menunjukkan pokok kalau yang sihat akan menghasilkan kualiti. Jadi untuk pasaran kita nak memastikan kualiti yang premium. Okay, next. Ini adalah slide yang terakhir. Perkongsian saya adalah untuk menghasilkan buah yang berkualiti untuk pemasaran. Antara yang kita perlu buat ialah sediakan air sebelum kemarau, sediakan pengairan sebelum kemarau, dan sediakan saliran sebelum hujan. Sekian, terima kasih. Boleh dapatkan, kalau boleh ikuti saya di page Durian Academy ataupun Saliran Mampan. So nanti kita
mudahnya ekspor tu